Hai, Assalamualaikum semua. So, welcome back to my video. So, untuk hari ni aku just nak berbual-bual mengenai sleep paralysis ataupun dalam bahasa Malaysia dia, kita commonly know as tindih. Weh, aku tidur malam tadi kena tindih tu. Apa benda tindih ni sebenarnya? Okay, sleep paralysis ni dia apabila kita terbangun daripada tidur, kita tak boleh bercakap, kita tak boleh bergerak. Basically kita tak boleh buat apa-apa. So dia umpama dia macam ni lah. Bila korang bangun tidur, korang ni ibarat patung. Duduk static kat situ je. Tak boleh gerak mana-mana. Stuck kat situ je. And korang just boleh gerak you punya mata je. So basically that is what we call as sleep paralysis. So, bila kita kena sleep paralysis ni, apa efek dia? Apa yang kita rasa? Okay, first kali kita akan rasa sesak nafas. Kita akan rasa sesak nafas, kita rasa macam kita ni kena tindih. Memang kita memang kena tindih kan. Kita rasa sesak nafas, kita rasa kita punya dada ni heavy. And ada for certain people, dia akan rasa macam dia kena cekik. Kat sini dia rasa dia kena cekik. So bila kita rasa macam ni, eventually kita akan start to have panic attack. Panic attack ni satu hal dah, tak boleh nafas pun satu hal dah. Nampak tak kesan dia kat situ? So bila seorang tu dia kena panic attack, kita selalunya kita akan relate dia dengan evil spirit. Macam kalau orang Melayu dia kata kena gangguan makhluk halus. Kalau orang putih dia orang kata ada konspirasi teori something about alien abduction. Tapi untuk video kali ni kita tak akan sentuh pasal benda-benda tu. Sebab untuk video kali ni, bukan kali ni lah untuk video ni, kita hanya akan sentuh melalui sains, daripada segi sains dan apa yang saya dapat daripada sebenarnya research. Okay, sleep paralysis ni dia terjadi apabila seseorang itu berada di antara stage nak bangun tidur lagi. Maksudnya dia in between. Maksudnya orang tu dia tengah tidur tapi dia nak bangun. Faham tak? Dia in between those stages ataupun dia between stages of between stages of wakefulness and sleep. Dia di antara tu. And then dia sleep paralysis ni dia terjadi juga apabila kita punya otak dah bangun tapi kita punya muscle tak bangun lagi. Faham tak? So saya tak akan sentuh daripada segi medical. Saya akan sentuh daripada segi orang kata dalam bahasa mudah lah. Dalam bahasa mudah dia, correct me if I'm wrong. So basically dia macam ni. Bila kita bangun tidur, selalunya otak kita dia akan bangun sekali-sekali dengan otot, badan akan bangun. Dia macam ada switch lah. Otak kita switch on, sekali dengan muscle body pun akan switch on. Tapi untuk case sleep paralysis ni, switch otak je bangun, pap. Tapi switch muscle otak tu tak bangun. Otak tu tak buka switch muscle. So kita tak boleh gerak badan kita. Itu juga kita panggil sebagai antara sebab berlakunya sleep paralysis. So sleep paralysis ni dia ada dua jenis sleep paralysis. Yang pertama apabila kita tengah nak tidur. Kita nak tidur, tiba-tiba kita kena sleep paralysis, kita panggil dia sebagai hypnagogic ataupun pre-dormital sleep paralysis. Yang sleep paralysis yang keduanya adalah bila kita nak bangun tidur tapi kita kena sleep paralysis. Kita akan panggil dia sebagai hypnopompic or post-dormital sleep paralysis. Macam mana nak eja dia? Saya tunjuk kat sebelah ni. Kalau korang nak rajin, korang nak buat further research, boleh lah refer kepada benda ni. So fun facts ni adalah facts yang saya dapat masa saya buat kajian pasal sleep paralysis ni. Saya buat kajian pada sekejap je kan. 4 daripada 10 orang individu mengalami sleep paralysis. So kita boleh katakan bahawa is quite macam hampir semua orang jugalah pernah mengalami sleep paralysis. Dan sleep paralysis ni dia tend to happen kepada adult ataupun teen. Bila kita terkena sleep paralysis ni, kita akan tend to remember it clearly. Sebab apa? Sebab otak kita masih lagi dalam keadaan conscious mind. Basically kita punya otak dah bangun. And bila kita berada dalam conscious mind ni, kita akan ingat apa yang sedang berlaku kat kita. Tapi masalahnya dalam sleep paralysis ni, berdasarkan report, orang tend untuk nampak benda-benda yang menakutkan.
Maksudnya nak buat makhluk-makhluk ganjil, makhluk-makhluk yang ganas bila kena sleep paralysis ni for certain people. And bila jadi macam ni, orang tu tak boleh bezakan, dia nampak macam benda tu real. Sebab apa dia nampak benda tu real? Sebab otak dia tak boleh membezakan di antara keadaan sebenar dengan fake, between truth and fake. Sebab otak dia berada dalam keadaan conscious mind, and then dia nampak pula benda-benda macam tu. Berbeza pula bila seseorang itu bermimpi. Bila kita mimpi, otak kita berada dalam keadaan unconscious mind, kita tengah tidur. Sebab tu bila kita mimpi, kita bangun daripada tidur, kita akan lupa mimpi yang kita mimpi tu, ataupun kita akan macam sama-sama aje, sebab otak kita dah tahu benda tu adalah fake, and benda tu macam tak berapa penting untuk diingat. Correct me if I'm wrong. So, kita dah bercakap panjang dah pasal sleep paralysis ni and so on. Apa kata kita pergi kepada penyebab-penyebab sleep paralysis? Apakah penyebab-penyebab sleep paralysis? Apakah faktor dia? Antara faktor yang pertama sleep paralysis ni adalah apabila seseorang itu kekurangan tidur. Second, apabila orang tu punya sleep pattern dia dah lain. Maksudnya orang biasa malam tidur, pagi petang jaga baru buat kerja, dia terbalik. Pagi dia tidur, malam dia jaga, macam tu lah. Basically, sleep casual yang tak teratur pun boleh menjadi antara penyumbang kepada seorang itu terkena sleep paralysis. Yang ketiga adalah keadaan mental yang tak stabil. Contoh ataupun orang itu mengalami masalah mental seperti bipolar mental disorder. Orang mengalami masalah mental pun boleh terkena juga bukan penyakit lah, boleh terkena sleep paralysis. And apabila orang itu mengalami gangguan tidur, and kepada orang yang on medication, saya tak berapa nak pasti ubat jenis apa, tapi apabila orang itu on med, certain types of medication boleh menyebabkan sleep paralysis. So macam mana kita nak membasmi ataupun kita nak mencegah sleep paralysis ni daripada berlaku? Yang pertama, obviously kita kena jaga kita punya sleeping pattern. Kita kena tidur ikut waktu yang ditetapkan oleh alam. Malam kita berehat, petang kita berjaga, bukan terbalik. Itu salah satu cara dia untuk mencegah sleep paralysis. Second, apabila orang itu mengalami masalah mental yang terlampau, dia terlalu stres, dia tak boleh nak fikir, otak serabut apa semua kan, kita ambil anti-depression medication, kita ambil prescription, kita ambil ubat untuk tenangkan fikiran kita, untuk mudahkan kita tidur. Itu iaitu anti-depression. Dan kita juga treat any problems yang contribute kepada kita punya masalah untuk tidur. So, ini adalah sedikit sebanyak info-info ataupun info-info mengenai sleep paralysis. Kalau ada apa-apa yang saya tersalah cakap, feel free to comment down below and betulkan I. But apa yang saya cakap semua ini adalah berdasarkan search yang saya telah search. So yeah, that's all from me. Thank you.